Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, video ni kita akan teruskan lagi dengan kerja khusus kita iaitu belanjawan tunai. Okay, so yang ni pastikan buat dululah Okay, so last belanjawan tunai bagi 3 bulan berakhir 30 Jun. So kita kena buat untuk Jun, sebelum Jun Mei, sebelum Mei adalah April. Kalau kamu perasan, kita punya kerja khusus ni kita buat pada bulan Mac. Jadi apakah ini belanjawan tunai? Belanjawan ni adalah anggaran penerimaan tunai dan pembayaran tunai. Semua yang bersangkut paut dengan tunai. Hanya tunai, belanjawan tunai, penerimaan dan pembayaran. Okey, so dia nak buat untuk 3 bulan, April, Mei dan Jun. Okay. So, untuk menjawab soalan Q ni, kita diberi maklumat tambahan, iaitu pada nombor 3. So, pada nombor 3 ini adalah maklumat tambahan bagi belanjawan. Okay, so kita akan go through soalan ni Okay, kita akan buat ni belanjawan Okay, so pada template jawapan adalah pada muka surat 58 dan 59, dua muka surat. Kalau perasan, muka surat Q ni dia just biasa saja kan. Dia just biasa, dia tak ada apa-apa lajur kerana pada Q ni ini adalah pada muka surat 54 ni adalah pengiraan dan muka surat 59 ni adalah betul-betul format belanjawan lah. Muka surat 59 ni. Okey, baik. So kita buat beginilah. Okay, kita dah tahu dah nak kena buat apa, maklumat pun kita dah tahu nak ambil daripada sini. Soalan dia kita kena jawablah soalan ni. Okey, kita tengok dulu kriteria untuk kita mendapatkan belanjawan tunai A. Pertama, sediakan belanjawan tunai dengan format yang betul berdasarkan maklumat yang diberi dengan menunjukkan lebihan menunjukkan lebihan atau kurangan. Okey, operasi mesti betul, format mesti betul, iaitu ada baki awal, baki akhir, penerimaan dan pembayaran. Lebihan dan kurangan. Okey, so yang ini maklumat yang dia bagi tadi tu, yang pada di soalan tadi tu lah. Ini kita akan go through one by one. Okey, yang ini pula contoh. Ini dia dia dah bagi contoh anggaran penerimaan dan pembayaran. Ya, kita nak buat belanjawan kan. Kan belanjawan kan ada bahagian penerimaan dan pembayaran kan. So yang kita anggarkan kita akan confirm terima tiap-tiap bulan adalah jualan. Akaun belum terima sebab orang akan beli secara kredit daripada kita. Commission, sewa diterima. Commission atau sewa diterima. Tengok kepada kamu punya imbangan duga nanti menganduga terselaras. Dan hasil-hasil yang bersesuaian. Lepas tu pembayaran, belian bahan, pinjaman, contoh-contoh lah. Pinjaman, kalau kita semua ada pinjaman dan pinjaman ni ada faedah. Mesti logik lah, setiap pinjaman mesti ada faedah. Bahan api, mestilah kita tiap-tiap bulan kita akan beli bahan api. Sewa kios pun tiap-tiap bulan kita bayar. Promosi akan dijalankan tiap-tiap bulan. Upah dan gaji akan dibayar tiap-tiap bulan. Bil elektrik, bil air apa semua, kadar bayaran pun dibeli tiap-tiap bulan. Akaun belum bayar, of course kita akan beli burger dan telur untuk membuat jualan dan belanja-belanja yang bersesuaian.
Okey, di sini dia noted lesen perniagaan tidak diterima. Sebab apa? Sebab lesen perniagaan ni hanya sekali sahaja. Bila dah dapat lesen, kenapa kita tiap-tiap kali nak dapat lesen? Macam lesen memandu lah. Lesen memandu pun kita seumur hidup hanya ambil sekali sahaja. So ini kita akan tengok balik nanti. But kamu boleh snap lah untuk membantu kamu buat. Okey, jom kita mula. Belanjawan template. Okey, saya kena keluarkan ni. Okey. So, untuk buat selesaikan yang kotak pink ni, kita kena buat pengiraan dahulu . Okey, so saya besarkan kat sini. Okey, jom kita tengok. Jom kita tengok A dulu . Okey, A. Baki awal pada 1 April adalah RM berapa? Sebab apa dia kosongkan? Sebab ikut angka masing-masing. Jumlah dianggarkan merujuk baki akhir buku tunai bulan Mac. Baki BB lah ni. Baki BB bulan Mac. Ni adalah dia punya baki BB. So kita buat dulu tajuk dia. Okey, tu dia tajuknya. Saya buat tajuk lah, saya pause. Okey, so dah tulis nama perniagaan dan tajuk penuh, April, Mei dan Jun. Dan untuk baki BB, kita menjawab soalan, kita kena ambil daripada imbangan duga terselaras. Okey, imbangan duga terselaras kamu. Ambil angka kamu dekat I tu . So ambil tunai sahaja. 3204 adalah angka saya. Jadi sini baki BB 3204. Okey. Alright. So settle A. B pula. Jualan meningkat 5% daripada bulan sebelumnya. Okey, jualan meningkat 5% dari bulan sebelumnya. 30% daripada jualan adalah secara kredit, maksudnya 70% adalah tunai. Kita tak nak ambil tahu pun pasal kredit sebab kita tengah buat belanjawan tunai. Jadi kita ambil kira tunai sahaja, iaitu 70%. Apa cikgu cakap ni? Tak faham. Okey. Kita kena buat pengiraan. Okey, sebab kita ada 3 bulan. So kecilkan sikit. Buatlah 3 lajur. Jangan sampai bawah lah ya. Kamu pakai pensel kan? Kamu pakai pensel kan? Okey. Kecil sikit. Okey. So sekarang kita nak buat untuk 3 bulan. Jadi sini untuk bulan April, Mei, Jun. Okey, kita nak kira apa? Kita nak kira yang B tu, iaitu jumlah jualan. Okey, kita kena kira jumlah jualan dulu. Baru kita kira jualan tunai. Okey, jumlah jualan tengok dekat pelarasan. Imbangan duga pelarasan. Tengok kat I tu, ini angka saya 17,895. So sini kat sini lah. 17895. Dia kata naik 5%. So tambah 5% darab 17895. Kamu kena selesaikan yang ni dulu baru tambahkan yang depan ni. So dapat 18789.75 sen. Tapi kena bundarkan ikut kehendak soalan. Bundarkan 9, so sini jadi 90. Ini adalah jumlah jualan untuk April. Okey, kita kira dulu untuk Mei. Ambil angka ni bawa pergi ke Mei. Darab 5% darab 18790.
Okay, tekan-tekan kalkulator 19,729.5%. Underkan 19730. Kira pula untuk Jun, 19730 tambah 5%. 20716.5. 20717. Okey, kita dah dapat jumlah jualan untuk April, Mei dan Jun. Okey, jualan kita terima. Kita terima secara tunai. Tapi ini bercampur dengan ABT secara kredit. So kita kira dulu jualan tunai. Berapa persen jualan tunai? 70%. So ambil angka yang kita dah dapat kat atas tadi, darabkan dengan 70%. So dapat, tekan kalkulator. Dapat. Okay, kira pula untuk Mei. 20717 darab 70%. 14501.9% bundarkan. Ini angka saya. Okey, ini angka saya nak tunjukkan one by one. Bila kita dah dapat jualan tunai, nanti dulu kita kena kira yang lagi 30% juga. 30% tu kan adalah akaun belum terima. Saya je boleh short form. Kamu tak boleh short form. Kenapa pula ni saya kata tak payah kira. Okey, kerana Nurin WhatsApp. Out dulu. Alamak, bateri nak habis. Okey, kejap cikgu pause sebentar. Okey, sebab apa kita kena ambil kira ABT? Sebab kita tengok balik dekat soalan. Pening dah saya soalan. Sebab soalan cakap 30% daripada jualan adalah secara kredit. Okey. Dan D ni, tengok D. Polisi kredit 30 hari diamalkan oleh perniagaan. Maksudnya polisi kredit ni pada orang yang berhutang dengan kita, iaitu ABT, kena bayar dalam tempoh masa 30 hari. Dan polisi kredit juga apply untuk akaun belum bayar. Maksudnya kita kena selesaikan dalam tempoh 30 hari hutang kita, ABB. ABT ni orang kena bayar dengan kita dalam tempoh sebulan, ABB kita kena bayar dalam tempoh sebulan. 30 hari sebulan lah. Okey, jadi kita kena masukkan juga ABT dan ABB. Jadi kita kira juga 30%. Okey, nak kira 30%. Ambil lah yang jumlah ni. Nak cara senang je ni. 18790 tolakkan dengan 13153. 4500. Yang ni tolak ni dapat 5637. Yang ni tolak ni dapat 5919. Okey, dah settle ABT. Okey. Lepas tu kita nak masukkan lah. Saya nak buat highlighter. Boleh ke highlighter? Tak boleh. Kenapa ya? Okey, so yang angka pink ni kita kena bawa masuk ke dalam belanjawan. Kerana kita jual. Kita dapat duit. Maka dekat kolom penerimaan terdiri daripada dua, iaitu jualan dengan akaun belum bayar. Oh, Allah. Oh, sorry. Akaun belum bayar pun. Akaun belum terima. Sorry. Silap. Silap. Okey. Sorry. ABT ni dia kata 30%, 30 hari kan? Okey, maksudnya bukan ni bukan dapat 500 ni. Sorry, bukan. 500 ni
bukan. Ini salah. Saya padam. Sorry, saya terlupa. Macam ni, kan dia tempoh 30 hari. Jadi yang Mei ni, yang ni 18790 tolak 13153. Yang ini yang dekat belah Mei. 30 hari. Kan ada baki 30 baki ABT kan. Dia kena selesai 30 hari. So maksudnya masuk kat Mei bulan depannya. Yang ni pun bulan depannya. Pula 5919. Bulan depannya. Yang ini cikgu, yang ini masuk bulan Julai. Tapi kita tak kira untuk bulan Julai. Kita tak ada kira bulan Julai. Julai tak ada. Jadi abaikan. Tapi kita kira untuk April. April ni kita kena ambil dari March. Nak tengok mana March? Dekat imbangan duga terselaras akaun belum terima. 500. So sini 500. Okay. Dah settle dah jualan. So kita boleh masukkan ABT. Masukkan ABT dengan jualan. Okay, jualan 13153, 13811, 14502, 500, 3637, 5919. Okay, settle untuk jualan. Okay, so settle. B settle. D pula, belian pada bulan April meningkat 3% je dari bulan sebelumnya. Manakala belian bagi 2 bulan berikutnya meningkat 2% pula. Okey. Manakala belian bagi 2 bulan berikutnya meningkat 2%. Belian pada bulan April meningkat 3% daripada bulan sebelumnya. Maksudnya 30% darabkan dengan March. Manakala belian bagi 2 bulan berikutnya, 2 bulan berikutnya Mei lah kan, Mei dengan Jun, meningkat 2% daripada bulan sebelumnya. 2% daripada bulan April dan March. Okey, faham. 30% daripada bulan adalah secara kredit. 70% daripada bulan adalah secara kredit. Okey, baik. Senang je. So see, kita nak kira belian. Kita nak kira jumlah belian dulu. Okay, jumlah belian. Berapa angka belian? Kita kena tengok dekat imbangan duga terselaras belian 9615. So sini 9615 meningkat 3% kan? Meningkat. So tambah 9615 darab 3%. So dapat 9731.01. Undarkan. Okay. So belian bulan April 9751 tambah 9751 darab 2%. Darab 2%. So kira dapat 9946.02 bundarkan 9946. Dan yang ni dapat angka dia 9946 darabkan darab pula tambah 9946 darab 2%. 10144.92. 10145. Okey. So kita dah dapat jumlah belian. Kita tak ambil kira pun jumlah jualan, betul tak? Sebab apa kita kira jumlah jualan dengan jumlah belian? Untuk kita nak amount ni. Untuk tahu belian tunai dengan ABB. Okey. Belian tunai berapa persen? Soalan cakap kredit 70%. Maksudnya 30% adalah tunai. Dia terbalik dengan jualan. So sini 9751 darab 30%. So dapat 2951.01 bundarkan 2925. Okey, yang ni 9946 darab 30%. Bundarkan dapat 2984.
Ini 10145 darab dengan 3%. Undarkan dapat 3044. Yang ni kamu isi ya. Maksud saya angka sendirilah ni, angka sendiri. Okey, belian tunai tadi 30%. Sekarang ni ABB. ABB penuh eja penuh 70%. Dan bayar bulan 30 polisi. Polisi 30 hari. Polisi 30 hari. So kita kira yang ni dulu. 9751 jumlah ni. Tolak 2925 kita kira untuk Mei. 6826. 9946 tolak 2984. So dapat 6962. Okey, yang ni ambil dekat ABB dekat imbangan juga pelarasan. 6764. Sini 6764. Okey, settle. Settle. So kita masukkan dekat penerimaan. Bukan, belian. Belian kita beli, kita keluar duit. Okay, ni saya tinggalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Tinggalkan 6 baris. Dan pergi kepada, buat sini, pembayaran. So kita dah ada belian tunai dengan akaun belum bayar. Buat penuh. Lepas tu tulis angka kat sini. Okay, lepas tu tengok soalan jap. Okay, dah settle belian. Polisi kredit pun dah settle. Okay, E. Anggaran penerimaan dan pembayaran lain yang signifikan adalah berdasarkan rekod sedia ada. Di manakah rekod sedia ada? Yang last, yang E ni. Kita kena berpandukan pada imbangan juga pelarasan. Semua orang berbeza di sini. Semua orang berbeza di sini. Ada yang buat sewa, ada yang buat komisen. Jadi kamu kena hati-hati ya. Hati-hati di sini. Okey, macam mana nak buat cikgu? Okey. Apa? Senang je. Okay, ni saya padam dulu lah. Serabut nampaknya. Ya. Padam. Okey. Ni penerimaan. Penerimaan yang kamu fikir yang logik, yang boleh terima tiap-tiap bulan. Jualan sudah. Okey, penerimaan ke hasil? So fokus kat kredit lah. Okey, pulangan belian. Adakah pulangan berhasil? No. Modal kita buat modal tiap-tiap bulan ke? No. Pinjaman. Takkanlah tiap-tiap bulan pinjaman? No. Not good lah kalau tiap-tiap kali bulan nak buat pinjaman. Kalau belum bayar liability, no. Maksudnya no. Untuk ada lagu no. Upah pembantu kita belum bayar, no. Kadar bayaran belum bayar. Tak logik. So, komisen diterima. Okey, so komisen diterima. Angka saya komisen diterima adalah 200. So, kena konsisten 200 tiap-tiap bulan. Kalau ada yang buat sewa sub-kios. Buatlah sewa sub-kios di sini. Tu je lah. Lepas tu sekarang kita tengok pula pada pembayaran. Logik, apa yang logik tiap-tiap bulan kita akan keluarkan duit untuk bayar. Kalau saya mestilah sewa. Betul tak? Sewa. So sewa kios, kita yang bayar sewa. Sewa kios 300. Tiap-tiap bulan angka yang sama, tak payah buat pengiraan. Dan siap perniagaan dah cakap tadi tak boleh. Upah pembantu kios mesti kena bayar tiap-tiap bulan. Kalau tak jalanlah kedai kamu. Ambil angka, ini angka semua sama. Dengan upah pemilik. Upah pemilik pun mesti sama lah. Semua sama ni satu kelas di Malaysia. Okay. Sekejap saya ambil yang mudah dulu kat sini. Upah, yes. Promosi. Okay, good lah. Promosi kita kena buatlah promosi elok-elok.
untuk tiap-tiap bulan. 250, 250, 250. Bahan api. Mesti kena ada gas untuk menjual. Okey, bahan api. Upah pemilik dah. Derma, tak yalah, derma tiap-tiap bulan kan. Kadar bayaran dah. Tunai no, Utaragu no. Utaragu PHR jangan masuk kat belanjawan. Itu saja. Ada satu yang hidden. Ini hidden. Yang ni yang penting, ni ada markah. Saya buat warna oranye. Okey. Saya nak kamu tengok kad pinjaman kamu. Pinjaman kamu berapa amount dia? Pinjaman saya 5,000. Okey, 5,000. Okey. Dan kita kena kira faedah atas pinjaman dan ansuran pinjaman. Takkan nak tahu pinjam je kan? Mana boleh kan? Mana boleh tahu pinjam je tapi tak bayar kan? Okey, kamu ada pemadaman, kamu padam lah. Kalau saya padam nanti nampak sampai atas padam. Alah, dah terpadam, lalu kita balik lah. Okay, right. So sini kita nak kira faedah atas pinjaman. Okay, tulis dulu. Pinjaman masing-masing berapa? Okay, sekarang kita nak kira faedah atas pinjaman dengan ansuran. Bila buat pinjaman, kena bayar. Kalau tak, menggelitat lah kau dekat dalam kubur. Faedah atas pinjaman, tulis penuh-penuh. Okey, kalau kita ikut pada semasa lah, keadaan semasa bank akan kenakan faedah. Bank akan kenakan faedah. Bergantung kepada bank, floating rate ke atau fixed rate. Ini saja je lah pengetahuan floating rate ni maksudnya floating. Tengok kepada bank tu punya performance semasa. Kalau bagus, rate dia akan, faedah ni rate lah. Rate dia akan rendah lah. Tapi kalau performance not good, untung tak banyak, rate dia akan naik lah. Fixed rate ni, ni Islamic banking lah. Islamic banking fix. Kalau dia kata 4%, 4% lah tempoh masa pembayaran tu lah. Okay, so sekejap kita tengok kat soalan. Okay, dia tak nyatakan pun. Okay, ni laju folio diabaikan. Oh my god. Okay, so dia tak nyatakan berapa rate nak bagi. So kamu letak, saya cadangkan rate kamu 2 hingga 4%. Jangan tinggi-tinggi sangat. Nanti dapat negatif. Okay, katakanlah saya ambil yang paling tinggi. 40% setahun dengan tempoh bayaran balik 5 tahun. Okey. Ayat ni kamu kena tulis, bagi tahu saya kamu punya keadaan pinjaman tu. Cuma rate ni kamu letak sendiri. So kita nak kira faedah atas pinjaman. Pinjaman saya 5,000 darabkan dengan 4% setahun, tapi kita nak kira untuk bulan-bulan bahagi 12. So dapat 16.67 fix, bundarkan RM17 sebulan. Okay, ini faedah atas pinjaman. Sekarang kita nak kira ansuran. Okay, saya pinjam 5,000 orkan dengan 5 tahun darab 12 bulan. So sebulan kena bayar balik RM83.33, bundar 83 sebulan. 83 dengan 17. So masukkan dekat pembayaran faedah atas pinjaman dengan ansuran pinjaman. 17, 83, 83. Okay, dah settle. Siap. Sekarang kita nak tutup. Okay. Tutup dia simple.
Simple. Okey, penerimaan. Jumlah penerimaan. Ya, saya nak cek. Rakam ke tak rakam ni? Oh, rakam. Okay. Jumlah penerimaan, okey. Tambahkan. 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 Buat di sini. Ini saya tulis B. B1, B2, B3. Saya malah nak tambah ni. Tapi kamu tambahkanlah. Jangan tulis B pula. Lempang nanti. Okey, lepas tu cari pula. Tambahkan dulu pembayaran. Tambahkan angka-angka pembayaran. Tulis sini jumlah pembayaran. Tulis C1, C2, C3. Okey, sekarang kita nak cari lebihan / kurungan. Kita dapat lebih ke kita dapat kurang? Kurangan. Okey, caranya kecil sikit. Caranya 2304 dibaki BB tambah B1 ni tambah tolak C1. Astaghfirullahaladzim. Minta maaf. Yakin kan? Yakin sangat. Astaghfirullahaladzim. Minta maaf, lupakan apa yang saya cakap tadi. Kita nak cari lebihan atau kurangan. B1 tolak B1, sini saya tulis. B1 tolak C. B tolak C. B tolak C. Dapatlah angka dekat sini. Ni tolak ni. Tolak. Okey. Lepas tu kita nak cari baki BB. Baki BB. Baki BB ni simple. Ambil kat baki atas kali ni 3204. Tekan kalkulator, lebihan atau kurangan kat sini. Ambil warna lain lah. Nanti kan keliru kan. Okay. Ni. Apa saya buat ni? Ni. Tolakkan dengan lebihan atau kurangan. Buat kat baki BB ni. Bila dah dapat baki BB atas ni. Untuk April. Bawa naik ke Mei. Angka ni. Lepas tu yang ni. Baki BB Mei tambahkan dengan lebihan atau kurangan. Tulis kat sini. Dapat angka BB untuk Mei. Bawa naik pergi Jun. Jun. Tambahkan dengan ni. Kalau lebihan tambah, kurangan tolaklah. Okey, itu saja. Nak habis. Alright, thank you for watching.